Selamat pagi, salam sejahtera. Kalau ikutkan sucinya reformasi, jangankan penasihat kanan, jadi kerani cabuk PMO pun tak dibenarkan. Wow, ini tajuk yang luar biasa. Persoalannya ialah sejauh mana Anwar Ibrahim tersilap langkah dengan melantik Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi. Tulisan ini dipetik daripada sabudinhossein.com. Semua orang pada umumnya faham dan menerima Nurul Izzah sebagai pemimpin penting dalam PKR, malah dalam kebangkitan reformasi sejak dulu lagi. Dengan beberapa penggal sebagai ahli parlimen, walau kalah di Permatang Pau dalam PRU 15 lalu serta sekarang berjawatan naib presiden PKR, tidaklah janggal jika beliau dilantik sebagai menteri atau pengurusi GLC setelah PH berjaya menjadi kerajaan dan bapanya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Seseorang anak yang memang aktif dalam politik, berjawatan dan ada kelayakan tidaklah menjadi salah jika memegang apa-apa jawatan yang bersesuaian dalam kerajaan di mana bapanya sendiri mengetuai kerajaan itu. Ia sama seperti Mukriz Mahathir menjadi Menteri Besar Kedah ketika Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dan Tamrin Ghaffar dilantik sebagai pengerusi MARA di ketika ayahnya Tun Ghaffar Baba memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Begitu juga dengan Nurul Izzah. Anwar tidak akan dilihat salah jika melantiknya sebagai menteri atau pengerusi GLC berikutan kedudukan dan penglibatannya dalam parti dan perjuangan reformasi selama ini. Tambahan lagi, jika dicampur dengan harapan ramai bahawa Nurul Izzah adalah bakal Perdana Menteri wanita pertama Malaysia di masa depan, melantiknya dalam jawatan kerajaan sebagai proses latihan serta pendedahan amat-amatlah wajar sekali. Sebagai salah seorang pejuang yang terlibat aktif dalam perang, memperoleh sebahagian ganimah atau rampasan perang tidaklah menjadi kesalahan buat Nurul Izzah. Tetapi, dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan kemudiannya melantik pula anaknya sebagai penasihat kanan berkaitan ekonomi dan kewangan di PMO amatlah tidak kena. Pelantikan itu menjadikan semangat perjuangan reformasi yang menolak nepotisme atau lantikan keluarga yang dikumandangkan selama ini telah tercemar dengan sendirinya. Dengan Nurul Izzah memegang jawatan penasihat di kanan PMO di mana Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri, mendedahkan lantikan itu kepada pelbagai kemungkinan, tanggapan serta persepsi yang tidak baik di mata rakyat. Ia juga seolah-olah meletakkan Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi dan beberapa penasihat di Kementerian Kewangan yang diketuai Hassan Merican tidak cukup berwibawa dan berkemampuan untuk menasihati Anwar mengurus ekonomi negara. Malah, dengan semua cabang media sosial mempertikai lantikan itu, keadaan kini seperti Anwar sendiri telah membekalkan peluru kepada pihak lawan untuk menembak Pakatan Harapan, Parti Keadilan Rakyat PKR dan Kerajaan Perpaduan. Walaupun Anwar menyebut Nurul Izzah tidak dibayar gaji, tetapi isunya di sini ialah kuasa yang ada di sebalik jawatan tersebut. Jika kita imbas kembali betapa sucinya perjuangan reformasi yang diangkat oleh Anwar dan PKR sejak 24 tahun lalu, sebenarnya jangankan untuk pegang jawatan penasihat kanan, jadi kerani cabuk di PMO pun tidak boleh dipegang oleh seorang anak jika bapanya menjadi Perdana Menteri. Dalam hal ini, tindakan Anwar mempertahankan kelayakan Nurul Izzah dalam lantikan itu adalah tersasar. Kerana isunya di sini bukanlah berkaitan kelayakan, kemampuan atau sijil yang dimiliki. Jauh sekali bercakap tentang tidak dibayar gaji pula.
Dalam politik dan kerajaan, imej dan melaksanakan perjuangan sebagaimana diutarakan ketika sebelum menjadi kerajaan adalah jauh lebih penting. Kalau Anwar dan PKR bukan mengangkat reformasi sebagai intipati perjuangan, tidak sama sekali berhasrat melahirkan sebuah kerajaan yang berwibawa, tetapi semata-mata kerana ingin kuasa, barangkali lantikan Nurul Izzah itu boleh diwajarkan dengan pelbagai alasan. Namun, sebagai parti reformasi, lantikan atau berperanan di bawah bapa sendiri adalah tindakan mencemarinya dengan sengaja. Lebih sayang lagi, tercemarnya perjuangan suci reformasi itu berlaku hanya lebih kurang 2 bulan sahaja setelah Anwar menjadi Perdana Menteri. Lalu, bagaimanakah kerajaan perpaduan ini mahu dipertahankan lebih lama lagi? Ditulis oleh Sabuddin Hussein. Sebelum kita berpisah, apa yang menariknya ialah sambungan kepada perkara ini ialah apabila merujuk kepada tulisan seorang lagi penulis blog, iaitu Mohsin Abdullah, yang mana Mohsin Abdullah juga mengatakan bahawa semua yang berlaku sekarang ini bukanlah tentang tidak dibayar gaji atau apa-apa perkara yang lain, tetapi ia adalah melibatkan persepsi negatif rakyat. Poin yang kuat ialah tentang apa yang disenaraikan ialah tentang persepsi negatif. Kerana yang dihadapi oleh Anwar sekarang ini adalah it's all about perception. Dan dalam politik, perception atau persepsi adalah segala-galanya. Saya yakin Nurul Izzah punya pelbagai idea dan cadangan bagus untuk dilaksanakan demi kerajaan dan kepentingan rakyat. Tetapi alangkah bagusnya jika perkara persepsi negatif ini dapat dielakkan. Saudara-saudara sekalian, yang lebih penting lagi ialah Anwar juga bersedia untuk membangunkan negara kita. Namun, masalah utama dalam pelantikan Nurul Izzah ialah tentang persepsi rakyat, tentang persepsi negatif. Masalahnya di sini menurut Mohsin Abdullah ialah bagi saya sesuatu yang so unnecessary tentang perkara ini, yang sepatutnya boleh dielak malah tidak patut terjadi sama sekali. Seperti yang dikatakan oleh Sabuddin Hussein, ini adalah seperti memberikan peluru hidup, peluru sendiri kepada musuh untuk dapat menembak Muhyiddin pula Anwar Ibrahim sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.